Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tajuk ni kita dah ulang kaji hari tu. Kita dah belajar hari tu. Okey, ustaz nak buat ulang kaji sikit dan ustaz nak kasih kamu latihan. Sebab hari tu ustaz kasih kamu latihan sikit saja. Tapi ini ustaz nak kasih kamu latihan yang lagi mendalam. Tapi apa-apa pun kita tengok sikit dan ulang kaji last sebelum kita masuk ke tajuk seterusnya pada hari Khamis ini. Betul Khamis. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita akan pelajari tentang hubungan diplomatik di negara Madinah. Okey, apa yang kamu akan pelajari? Okey, antaranya ialah definisi dan tujuan. Kedua, kamu akan pelajari layanan Nabi terhadap utusan luar. Okey, dan yang ketiga, okey ustaz tak tahu kat sini, kamu akan belajar utusan luar yang datang dan juga utusan yang Nabi hantar pergi ke negara luar. Okey. Diplomatik tu apa? Hubungan diplomatik. Okey, macam yang dalam gambar ditunjuk. Okey, kerjasama Malaysia dengan negara luar. Itulah gambaran ringkasnya. Okey. Kita nak tengok apakah itu hubungan diplomatik. Okey, definisinya adalah hubungan sesebuah negara dengan negara lain. Okey, dengan tujuan memperoleh kerjasama. Okey, bukannya untuk merosakkan negara lain, tapi tak, untuk dapat kerjasama daripada pihak situ, pihak yang kita nak buat hubungan itu. Okey, biasanya yang uruskan untuk hubungan diplomatik ni ialah kita punya Perdana Menteri. Inilah Perdana Menteri kita yang akan berurusan untuk hubungan diplomatik. Okey, seterusnya, okey, apakah tujuan hubungan diplomatik? Okey, pertama, untuk mengukuhkan negara. Okey, dari sudut ekonomi, ketenteraan, teknologi dan lain-lain. Contohnya perdagangan ke, contohnya perindustrian, contoh lagi teknologi, teknologi lagi, komunikasi dan sebagainya. Kedua, mewujudkan keamanan antara negara. Bila kita buat hubungan diplomatik, kita seolah-olah jadi kawan. Jadi secara automatik kita wujudkan keamanan. Dan yang terakhir, sebagai salah satu cara dakwah. Ini yang Nabi ajar, cara dakwah. Okey, sekarang ini hubungan diplomatik tidak semestinya dilakukan antara dua pemimpin saja, dua negara saja. Boleh juga berlaku dengan banyak negara. Seperti menggambar Ustaz tunjuk. Okey, sekarang ni apakah layanan Nabi terhadap utusan luar? Okey, ada 3 yang senang kita nak sebut. Pertama, Nabi menunjukkan akhlak yang baik dekat utusan luar. Nabi bagi layanan yang baik kepada utusan luar walaupun sebahagian daripada mereka bersikap kasar dan ganas. Ada yang pernah marah Nabi apa semua, tapi Nabi tak balas. Nabi tunjuk je perangai yang baik. Itulah lembutnya sikap Nabi. Kedua, Nabi memberikan tempat penginapan. Nabi menyediakan beberapa rumah besar dan cantik untuk mereka berehat di bandar Madinah. Dan yang terakhir ialah hadiah. Nabi menerima dan menyediakan hadiah kepada mereka. Hadiah dibuat ataupun disediakan daripada mana? Diambil dari perbendaharaan negara. Sekarang ni antara utusan daripada negara bukan Islam. Ini kamu cubalah ingat kalau mampu. Cuba tengok dan cuba ingat. Pertama, utusan dari Taif. Kedua, wakil Kristian Najran. Wakil daripada orang Kristian Bani Najran. Ketiga, utusan Bani Sa'ad. Pernah datang ke Madinah. Masa Taif tadi, itu salah satu negara Madinah sendiri. Tapi zaman dulu, dia belum lagi jadi negara Madinah. Dia kawasan luar. Ketiga, utusan Bani Tamim. Ini antara kabilah-kabilah yang buat hubungan dengan Islam, dengan Madinah. Tiga, utusan Bani Taiqah. Seterusnya, utusan Bani Hanifah. Wakil kaum Handak. Dan last sekali, utusan Raja Hamyar. Ini adalah nama-nama utusan ataupun utusan daripada mana yang pernah datang buat urusan dengan Islam dekat Madinah. Ini diorang yang datang.
sekarang ni kita nak tengok utusan Nabi hantar. Nabi hantar utusan pergi ke sana, pergi ke negara sana. Okey, antaranya utusan ke Habsyah. Okey, Nabi hantar Amru pada akhir tahun ke-6 Hijrah. Usama iaitu Raja Najasyi, Raja Habsyah. Okay, Raja Najasyi mungkin nama Kristian dia. Okay, Usama menerima utusan Rasulullah dengan baik. Akhirnya Usama memeluk Islam. Akhirnya Raja Najasyi peluk agama Islam. Kedua, wakil dari utusan ke Yamamah. Okay. Nabi meminta Suraiz untuk membawa surat ke Yamamah. Huzah, pembesar Yamamah, pemerintah Yamamah menerima utusan Rasulullah dengan baik. Huzah tidak sempat memeluk Islam kerana meninggal dunia. Okey, pertama tadi dia masuk Islam, kedua ni dia terima tapi dia tak sempat masuk Islam, dah meninggal dekat Yamamah. Okey, ketiga, utusan ke Bahrain. Nabi menghantar Al-Ula, Nabi meminta Al-Ula untuk membawa surat ke Bahrain. Al-Muzir, pemerintah Bahrain menerima utusan Rasulullah dengan baik. Akhirnya Bahrain memeluk Islam. Okey, pemerintah Bahrain akhirnya memeluk Islam. Seterusnya, utusan ke Damsyik, negara Damsyik. Damaskus. Damaskus tempat. Okey, tak apalah. Okey, Nabi melantik Syuja' untuk membawa surat ke Damsyik. Okey, siapa rajanya? Gubernur Damsyik Al-Harith menolak pelawaan Nabi. Dia tak nak terima hubungan dengan Nabi. Dia tak nak buat kawan lah. Dia tak nak jadi Madinah. Dia tak nak anggap Madinah sebagai kawan lah. Okey, Al-Harith mencela surat Nabi. Surat Nabi dikutuk depan pemerintah semua dan akhirnya dia tak terima Islam. Okey, Damsyik Rom saya rasa. Saya tak ingat. Okey, dan yang kedua terakhir ialah surat ke Mesir. Nabi meminta Al-Hatib untuk membawa surat ke Mesir. Okey, George ataupun nama lainnya Mukaikos, Raja Mesir menerima utusan Rasulullah. George, Raja Mesir ni siap kasih hadiah dekat Nabi, iaitu Baghal. Baghal ni macam lembu ke kambing, antara itulah. Bukan, dia macam keldai. Dan 2 orang dayang istana. 2 orang dayang istana. Salah seorangnya mengahwini Nabi Muhammad. Dan salah seorangnya Nabi kahwin. Dan Nabi ada anak nama Ibrahim melalui isterinya tu. Siapa nama isterinya? Yang dikahwini dayang tu. Dayang yang dikahwini tu, Mariatul Qibtiyah. Mariah Qibtiyah. Tak apalah, lebih kurang lah. Okey. Dan yang terakhir ialah utusan ke Oman, negara Oman. Negara Oman. Nabi melantik Amru untuk membawa surat ke Oman. Jaifar, Gubernur Oman, dan saudaranya, 2 orang dia ajak ni, menerima utusan Nabi. Jaifar dan saudaranya akhirnya memeluk Islam. Rata-rata bila Nabi ajak, Nabi jemput, masuk Islam dan terima. Cuma adalah tadi macam kita tahu Damsyik dia tak terima. Itu sahaja untuk minggu ni. Tapi sebelum itu, sebelum balik, jawab kuis dulu. Dekat mana kamu nak cari link kuis? Kamu boleh dapati di ruangan description di YouTube ini. Maksudnya siapa yang jawab link kuis ni ialah orang yang tengok video ni. Kamu boleh tekan dekat kamu tahu kot nak buka description tu. Kalau ada masalah tak jumpa dekat mana ruangan description tu, message Ustaz. Ustaz tunjukkan kamu kat mana. Ustaz tak kasih dalam grup. Kamu kena tengok sampai sini, barulah kamu tahu ada tugasan. Kalau kamu tak jawab kuis, maksudnya kamu tak tengok Ustaz punya video sampai habis. Itu saja untuk minggu ni. Lama Ustaz cakap, dah hampir 10 minit video ni dah. Ustaz harap kamu bolehlah jawab soalan Ustaz tu. Kalau kamu tak hafal ke apa, kamu boleh tengok balik video Ustaz yang tadi tu, yang Ustaz bagi tahu pasal Mesir lah, Bahrain lah dan lain-lain. Kali ni Ustaz nak bagi susah sikit soalan kuisnya. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.